Baik, Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita bersama Anisha Dolus di RTM Kota Kinabalu yang akan berkongsi laporan berhubung program imunisasi COVID-19 kebangsaan serta bantuan bakul makanan kepada golongan B40. Jadi silakan Ann. Baik Laila, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat di negeri ini perlu yakin dan mengalu-alukan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang menyambut baik pemberian suntikan vaksin berkenaan. Pemberian vaksin penting bagi melawan dan menangani penularan pandemik berkenaan. Vaksin ini sudah ada di Malaysia dan tidak lama lagi akan diberikan kepada kita. Jadi saya harap kita semua rakyat di luar sana yakinkan diri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini. Datuk Dr. Jeffrey berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Program imunisasi ini juga berupaya menguatkan lagi pertahanan pasukan petugas barisan hadapan dan membolehkan aktiviti rakyat berjalan dengan lebih lancar. Kita sambut baiklah. Kerana sebagai frontliners, kita ni berhadapan dengan berbagai masyarakat yang kita tidak ketahui status dia sebenarnya. Apatah lagi macam pihak PDRM ni yang sentiasa menjalankan operasi-operasi pencegahan seperti benteng COVID ni yang kita jalankan di seluruh negeri Sabah ni, memang kita sentiasa berhadapan dengan masyarakat umum. Satu langkah untuk menyelamatkan rakyat daripada terus terdedah daripada jangkitan dan penularan COVID-19 ini. Dan pada pendapat saya secara peribadi kita harus menyokong. Kita akan terima, ya. Dan selain daripada itu, kita sebagai rakyat harus menyambutnya dengan terbuka. Bekalan pertama vaksin bagi Sabah dijangka tiba esok dan program imunisasi dijadualkan bermula 4 Mac didahului petugas barisan hadapan, golongan berisiko tinggi dan wakil rakyat. Tambahan lebih 1,000 bantuan bakul makanan diperlukan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Manila. Dun Sungai Manila Mokran Ingkat berkata ia bagi menampung pertambahan jumlah penerima khususnya golongan B40 yang belum berdaftar. Permohonan tambahan bantuan tersebut akan dikemukakan melalui Majlis Perbandaran Sandakan. Baki yang kita perlukan untuk di Dun Sungai Manila saja ialah 1,000 lebih lagi, dan jumlah yang lebihnya itu akan hanya dapat dimuktamadkan apabila semua yang penerima B40 ini mendaftarkan diri ya untuk bantuan yang akan datang. Mokran ditemui media selepas penyerahan bantuan bakul makanan COVID-19 di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Sebanyak 1,000 bakul makanan diagihkan kepada golongan B40. Terima kasih kepada kerajaan yang memberi semangat kepada kami. Masa COVID begini kan, sedikit sebanyak dapat meringankanlah beban kami sekeluarga. Kami berasa berterima kasihlah kerana kerajaan dapat membantu kami dalam kami keadaan terjejas begini. Terima kasih kepada kerajaan membagi sama kami bantuan. Jangan ada bantuan ini dapat meringankan beban kami lah sedikit sebanyak. Sementara itu, Mokran mengalu-alukan mana-mana pihak yang ingin menyampaikan bantuan seumpama dengan syarat perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa. Dalam masa sama, beliau turut menasihati masyarakat di kawasan tersebut agar tidak perlu ragu-ragu menerima vaksin COVID-19 yang bakal dilaksanakan kerana ia akan membantu negara membasmi penularan pandemik berbahaya itu. Memelihara ikan hiasan merupakan antara hobi pilihan ramai sejak sekian lama. Ikan emas, gapi dan arowana merupakan antara ikan hiasan yang popular selain ikan laga atau betta fish yang kian diminati sejak kebelakangan ini. Lebih menarik, pemeliharaan ikan laga juga mampu menjana pendapatan sampingan yang lumayan. Ikuti laporan wartawan Syafif Syahirandeni. Menyedari potensi ikan laga yang mempunyai peminat tersendiri, seorang pesara awam Mahar Zemi Jawawi 54 tahun menjadikan ikan hiasan ini sebagai sumber pendapatan sampingan. Bekas pegawai Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sabah ini mula meminati ikan laga sejak tahun 2019 selepas tertarik dengan ikan laga dari Thailand dan Indonesia yang dikongsi dalam internet.
Ikan laga dikatakan mempunyai tarikan tersendiri mengikut jenis, warna, bentuk dan ciri-ciri dimiliki. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020 bagi membendung penularan pandemik COVID-19 menjadi titik tolak penglibatan pemilik beta kawang farm ini dalam aktiviti perternakan ikan laga secara serius. Jualan ikan laga pertama beliau pada Mei 2020 menghasilkan pendapatan lebih RM3,000. Jadi saya boleh katakan untuk tahun 2020, memandangkan PKP bermula sejak Mac 2020 sampai ke hujung tahun itu, jualan itu secara kasar saya boleh katakan melebihi mungkin purata sebulan 2,000 lebih ke 3,000. Mahar Zemi juga bertuah kerana dipilih sebagai usahawan bimbingan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda. Bantuan diterima melalui Aktiviti Ekonomi Tambahan AET 2020 bagi projek ternakan ikan laga yang hanya ditawarkan kepada 2 orang usahawan di daerah Kota Kinabalu. Risda saya nampak dia betul-betul ingin membantu usahawan bermula daripada zero, orang cakap. Dia nampak apa yang telah usahakan dan dia cuba bagi bantuan untuk kita terus melebarkan, membesarkan ini. Saya mendapat grant sejumlah RM10,000 pada tahun 2020 daripada Risda dalam bentuk peralatan lah. Selain menerima pelanggan di rumah, Mahar Zemi turut membuat jualan ikan laga dalam talian sesuai norma baharu kini. Antara ikan laga milik Mahar Zemi yang menjadi pilihan ramai iaitu Half Moon Plakat, Crown Tail, Double Tail dan Giant. Seorang lagi penjual ikan laga, Martin Endong, pula berharap pengusaha ikan laga di negeri ini mampu menghasilkan bibit ikan yang jarang ditemui setanding ikan laga di peringkat antarabangsa. Harapan saya untuk tahun ini adalah untuk mempromosikan ikan laga Sabah sehingga ke tahap internasional, sehingga kita boleh import pergi Indon, Vietnam dan juga Thailand. Siapa sangka dengan bermulanya cuma sekadar hobi, sekarang usahawan-usahawan ini mengaut untung sebanyak RM3,500 sebulan. Syafiq Syairandeni, RTM. Niat untuk membantu masyarakat pedalaman menjadi dorongan kepada seorang wanita muda, Sophia Jason William, 23 tahun, menjadi seorang juruterbang helikopter. Beliau kini berkhidmat dengan layang-layang aerospace sendirian berhad dan turut meluangkan masa melakukan kerja amal membantu masyarakat memerlukan. Sophia memanfaat kelebihan bersama rakan sekerja menubuhkan kumpulan alumni layang-layang helikopter membantu masyarakat pedalaman sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara misi dijalankan membantu penduduk di Kampung Lok Dangkaan Pitas terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Ia melibatkan misi mengumpul dana dan menghantar barangan keperluan harian berikutan laluan ke kampung berkenaan terhalang. Bekerjasama dengan layang-layang group untuk bagi tajaan ataupun sponsor flight, sebab flight helikopter agak mahal. Jadi untuk flight pergi kampung-kampung tu, layang-layang group sponsor flight tu pergi kampung tu dan kami dapat membantu kira-kira macam 80 family macam tu bagi barang-barang keperluan. Sophia berkongsi demikian selepas menjadi tetamu rancangan TV RTM di Kompleks Berspadu KKMM Kota Kinabalu. Dalam pada itu, bapa kepada Sophia, Jason William, yang juga seorang bekas wartawan, ternyata bangga dengan usaha anaknya. Untuk Sophia dan rakan-rakannya, ini millennials ni, pemuda-pemudi, harap apa yang mereka belajar, apa yang pengalaman yang dapati sekarang, mereka boleh share kepada komuniti atau orang-orang Sabah khususnya. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Utamakan keselamatan dan kesihatan di mana sahaja anda berada. Kerap basuh tangan, dengan itu kembali bersama Nolela. Silakan Nela. Terima kasih.